Kita harus berkukuh dan menekankan persamaan kita seperti semangat kemalaysiaan, nilai-nilai murni yang bersama, sifat-sifat kejiranan, kesopanan, toleransi, kepekaan, kemanusiaan, kewarganegaraan, prinsip rukun negara dan sebagainya. Sebarang percubaan yang diamal oleh mana-mana pihak untuk memaksa, mewajib dan mengusik keberbagaian yang telah wujud dalam keadaan harmoni akan menjejaskan kestabilan. Sebarang usaha untuk menyekat kemajuan dan perkembangan mana-mana pihak atau lapisan masyarakat atas alasan hendak membentuk ciri dan identiti baru yang belum tentu arah akan menimbul keadaan tidak senang hati. Sebarang dasar yang tidak mengambil kira perasaan dan hak asasi yang sah semua kaum secara seimbang tentulah akan mencejaskan keharmonian yang telah wujud selama ini. Kita harus memperkukuhkan semangat rakyat Malaysia untuk menghadapi cabaran globalisasi dan era ekonomi bentuk baru sekarang. Sudah tibalah masa rakyat Malaysia perbilang kaum berganding bahu merancang bersama dan bekerjasama untuk mencapai semua objektif yang telah digariskan untuk mencapai wawasan 2020. Hala 7 dasar pembangunan ekonomi negara. Parti MCA amat berkeyakinan dan mempunyai harapan besar terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita kerana kami nampak kewibawaan, kebijaksanaan dan pegangan prinsip beliau yang sentiasa adil, sensitif, amat faham sejarah, amat sedar tentang latar belakang perjuangan bekas-bekas pemimpin negara dan juga semangat perlembagaan sebenar. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah berulang kali meyakinkan semua rakyat Malaysia setiap kali timbulnya sesuatu pertikaian atau timbulnya isu kontroversi yang menjadi subjek dibahaskan oleh pihak-pihak yang tertentu. MCA mengalu-alukan jaminan dan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional pada 1 Ogos baru-baru ini, di mana Yang Amat Berhormat telah menyarankan bahawa kerajaan akan adil menjaga kepentingan semua kaum dalam melaksanakan rancangan Malaysia ke-9 dan dasar ekonomi negara seterusnya sehingga berjaya mencapai wawasan 2020. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi pandangan bahawa tidak ada mana-mana satu kaum akan disekat atau dihentikan daripada memajukan diri apabila kerajaan meneruskan usaha membantu kaum Bumiputera, terutamanya mereka yang masih ketinggalan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah dengan jujur ikhlas dan terus terang menyatakan kerajaan akan membetulkan segala kelemahan dan kebocoran yang wujud selama ini semasa melaksanakan dasar pembangunan negara. MCA mengalu-alukan seberang usaha dan pertimbangan untuk membincang dasar-dasar pembangunan ekonomi melalui forum seperti Majlis Perundingan Negara, Majlis Tindakan Ekonomi Negara dengan penglibatan pakar-pakar ekonomi, wakil-wakil pelbagai kaum serta sektor awam dan swasta untuk merangka dasar dan pelan tindakan ekonomi yang betul-betul berkesan menghadapi cabaran globalisasi dan zaman ekonomi baru atau the new order economy. Rakyat Malaysia berketurunan Cina berhasrat dan berharap tidak akan ketinggalan dalam pembangunan ekonomi negara. Kami berharap diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam bidang-bidang penting yang susah dapat menyertai, sebagai contoh industri automobil, industri minyak dan gas, industri telekomunikasi. Dalam bentuk usaha sama
atau sebagai pelaburan. Kami juga menyeru agar apabila kerajaan membantu Bumiputera dalam meningkatkan ekuitinya daripada 30% menjelang tahun 2020, serentak dengannya juga memberi peluang pada Bukan Bumiputera untuk bersama-sama memaju ke hadapan dalam konteks gig ekonomi dibesarkan berkali ganda dan secara menang-menang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, masyarakat Bukan Bumiputera, terutamanya pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana, the SMEs, dan golongan berpendapatan sederhana dan rendah, memang menghadapi banyak masalah dan cabaran. Mereka terlalu susah hendak mendapat kontrak kerajaan, menjadi vendor syarikat-syarikat GLC, atau berurusan dengan agensi kerajaan atau syarikat-syarikat besar yang dipegang ikuti oleh kerajaan. Mereka juga menghadapi pelbagai sekatan birokrasi dan penyelewengan dari segi interpretasi dasar kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rakyat Malaysia berketurunan Cina amat bersedia untuk berganding bahu dengan rakan-rakan daripada kalangan berketurunan Melayu dan kaum yang lain untuk berusaha sama dengan mencari peluang di pasaran antarabangsa seperti China, India, negara OIC dan ASEAN. Kami berharap kerajaan melalui GLC dan agensi yang sesuai membantu untuk menjayakan usaha sama antara kaum ini dan seterusnya membawa balik keuntungan ke negara kita. Parti MCA baru-baru ini telah mencapai konsensus dengan gabungan Dewan-Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia, Gabungan Persatuan-Persatuan Cina Malaysia dan Pertubuhan Masyarakat Cina peringkat kebangsaan yang lain untuk mewujudkan Majlis Perundingan Ekonomi Masyarakat Cina di Malaysia untuk mengkaji dan mencari jalan bagaimana boleh mempereratkan kerjasama antara kaum Bumiputera dan Bukan Bumiputera dalam bentuk ekonomi. Di samping itu, juga mengkaji seledik tentang mewujudkan sumber kekayaan baru bagi negara kita. Memahami dasar-dasar kerajaan, membantu dalam usaha meningkatkan daya saing negara menghadapi cabaran globalisasi. Jadi saya jelas di sini bahawa majlis perundingan ini adalah untuk kebaikan multiracial. Kerana kadang-kadang akan silap orang ingat kalau masyarakat Cina adakan satu majlis perundingan seolah-olah macam dia pincang hak orang Cina saja. Sebenarnya bukan. Ini adalah untuk nasional. Ekonomi order baru dan cabaran-cabarannya. Saya masih ingat pada pertengahan tahun 80-an yang lalu, ekonomi Malaysia pada masa itu lembab dengan pengangguran yang agak meluas. Sebilangan besar saudara mara dan sahabat handai kita dari golongan muda yang sehat dan berbakat telah menganggur. Khususnya mereka yang datang dari kampung-kampung baru, perkampungan nelayan dan kawasan Lumbung Timah. Belia-belia tersebut terpaksa mencari apa saja peluang pekerjaan di tempat lain, terutamanya di luar negara. Mereka ada yang bekerja sebagai pembantu kedai, tukang masak, buruh kasar dan lain-lain, telah membawa balik wang untuk keluarga mereka. Kita dapat lihat sebilangan pekan dan perkampungan di Perak, di Selangor, di Pahang, di Selangor dan sebagainya telah menikmati faedah dari pendapatan yang dibawa pulang oleh golongan tersebut.